Video korporat. Banyak jabatan kerajaan nak menghasilkan video korporatnya sendiri. Video korporat ini adalah satu video sebagai hebahan kepada masyarakat secara ringkas. Video korporat dihasilkan antara 4 minit, 5 minit, 6 minit. Cukup maksimum dengan 6 minit pun dah cukup bagus. Video korporat, kita perlu memahami dengan jelas idea dan konsep untuk hasilkan video korporat itu sendiri. Video korporat juga terbahagi kepada beberapa konsep ataupun gaya persembahan yang berbeza. Dalam video korporat itu sendiri, kita boleh menggayakan dia dalam bentuk pemasaran ataupun kita highlightkan kepada fokus ataupun subject matter di dalam jabatan kita sebagai core dalam penghasilan video korporat. Ataupun ramai hari ini yang kalau kita menonton video korporat, kebanyakannya berkonsepkan information. Bermula daripada awal hingga akhir video korporat kita, semua adalah maklumat-maklumat di dalam organisasi ataupun jabatan kita. Menghasilkan video korporat bukan satu perkara yang mudah. Sebab kita perlu faham tentang bagaimana konsep yang sebenarnya. Dari mana idea kita nak bermulakan video korporat itu sendiri. Sebab video korporat, kita boleh hasilkan berbagai cara kerana video korporat adalah subjektif di dalam penerbitan. Apa yang nak saya tegaskan ialah video korporat itu sendiri. Satu, kita perlu faham tentang idea dan konsep video korporat itu sendiri. Di mana kita nak bermula? Di mana kita nak masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dalam video korporat? Dan apakah maklumat-maklumat yang diperlukan dalam video korporat? Adakah kesemua maklumat dalam jabatan kita, dalam organisasi kita yang sebesar begitu, hendaklah dikompres menjadikan dia 5 minit? So, kita perlu faham daripada peringkat awal. Bila kita dah ada idea, kita dah ada konsep yang betul, adunan ataupun aliran perjalanan video korporat itu hingga akhir, kita dah faham dengan jelas dan pihak pengurusan telah memahami dengan jelas, kita memudah cara sebenarnya menghasilkan video korporat itu sendiri. Bila penulisan skrip, kita akan mengambil kira daripada idea dan konsep yang kita bincangkan daripada awal tadi, barulah kita adaptasikan ke dalam skrip itu sendiri. Bila skrip, sebenarnya penggunaan suara latar lebih penting. Penggunaan suara latar lebih penting dan digabungkan dengan gambar, visual ataupun grafik ataupun animasi yang berkaitan dengan subjek kita untuk menguatkan lagi persembahan kita. Jadi, dalam skrip ini kita perlu jelaskan setiap segmen, setiap bahagian perlu dihuraikan, perlu diletakkan dari segi durasi, masa ditetapkan di situ. Untuk menghasilkan 5 minit, kita perlu bagikan dengan jelas setiap segmen, setiap bahagian, berapa durasi panjangnya setiap bahagian itu. Dalam video korporat, kita tidak boleh jadikan dia seperti dokumentari. Tak boleh jadikan dia seperti drama TV. Perlu ingat dekat situ. So, bila sampai part rakaman, bila skrip kita dah siap, sampai part rakaman tadi, kita perlu faham apa teknik yang kita gunakan. Ramai beranggapan bahawa syuting video korporat mudah. Hanya letak kamera, dah cukup. Tetapi sebenarnya menghasilkan sesuatu video korporat yang baik dan menarik, kita memerlukan sinematografi, shot dia tu. Kita memerlukan pergerakan, panning dia. Ataupun kita memerlukan shot itu dalam bentuk pergerakan, slider, track dan sebagainya. Baru menghasilkan video korporat adalah satu shot yang menarik untuk ditonton. Kita perlu ingat, dalam video korporat, dia berbanyak informasi ataupun fakta-fakta yang dijelaskan. Jadi, daya tarikan penonton untuk melihat kepada fakta adalah sedikit sebenarnya. Tapi, dari segi sinematografi itu sendiri, dari segi penghasilan, shot itu memberi daya tarikan kepada penonton. Yang keempat, bila kita lihat dari segi syuting dah selesai, kerja-kerja editing melibatkan grafik, melibatkan animation, melibatkan logo kepada 3D dan juga melibatkan kerja-kerja editing. Kerja-kerja editing sebenarnya kita perlu faham. Dalam video korporat, pergerakan shot itu dilajukan supaya nampak kompres, nampak besar, nampak banyak dalam satu video korporat itu sendiri. Kalau video korporat, kita meletakkan satu shot itu 15 saat, 20 saat, dia terlalu hambar ataupun perlahan pergerakan dia. Jadi daya tarikan penonton nak meletakkan kepada minat penonton itu, kita perlu letak dalam kekuatan yang lebih besar.
Kerja-kerja editing perlu digabungkan dari segi semua shot. Bila kita masukkan suara latar juga kita perlu merakamkan dengan suara-suara yang ada nilai value, ada nilai. Maksud dia suara yang sedap kita dengar. Suara yang dilontarkan itu untuk jadi daya tarikan kepada penonton. Dan suara yang dilontarkan itu dengan jelas sebenarnya. So, terpulang kepada anda nak menilai siapa yang layak untuk jadi pembaca suara latar kita. Jadi, dalam penerbitan video korporat, gabungan dari segi idea dan konsep dan juga kerja-kerja syuting yang melibatkan dari segi angle, melibatkan dari segi sinematografi, melibatkan dari segi tracking dan panning shot, hinggalah kerja-kerja editing, kita perlu garapkan, kita perlu gabungkan. Okey, grafik, animation dan juga kerja-kerja editing cutting point yang memberi kelembutan untuk kita lihat dalam video korporat itu. Sebab penerbitan video korporat very subjektif. Ingat penerbitan video korporat very subjektif. So kita perlu satu proses pembelajaran yang panjang. Kita perlu memahami dengan jelas. Dan menghasilkan video korporat hari ini memang nilainya sangat mahal. Sebab kita tak boleh nilaikan video korporat dengan bentuk durasi ataupun 5 minit sahaja. Tetapi kita kena melihat dari segi skop tugasan kerja kita. Daripada hari pertama kita diberi arahan untuk menghasilkan satu video korporat, kadang-kadang 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun pun belum tentu siap. Kurang-kurangnya penjelasan ini dapat memberi pendedahan sedikit kepada pengguna-pengguna semua bagaimana nak menghasilkan video korporat. Kami di Praminda menganjurkan kursus-kursus berkaitan dengan penerbitan video korporat sendiri. Join kami.